Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi ya. Oke, dah ada 50 orang ni, tak apa, cikgu akan teruskan. Kalau tak nanti lama pula nanti, tak sampai siap. Oke, so nampak dekat skrin? Nampak Igu, nampak. Nampak Igu. Oke. Korang ni lah. Tengoklah gambar korang. Mana? Zulfikri. Kau tengok gambar kau, muka kau. Oke, siap Dah jawab semua Ya. Dah. Okey, bagus. Cikgu pun tak adalah nak lebih-lebih nanya kan. Nak masa sangat kan. Apa tu, yang nak pesanya awak kan. So, kalau ikut macam cikgu sebut kalau awak ikut flow apa yang cikgu buat, insyaAllah lah tak ada masalah untuk kita score dalam SPM nanti. Okay. Contoh macam cikgu suruh hafal soalan understanding tu. So kalau awak tak hafal, susah nanti kan. Sekurang kalau awak hafal satu sub itu, satu soalan tersebut, dan ada satu soalan lain yang berkait lah, yang lebih kurang, so awak akan mampu untuk dapat jawab lah kan. Kalau tak nanti dia awak akan hang nanti. Okey. Akmal siap Akmal? Saya. Okey, kita teruskan. Okey, soalan yang pertama Okey, soalan nombor 1 ni, okey, untuk kertas 2 kan. Kertas 2 kertas 2 section A ni sekarang kita dalam topik kita ni dalam paper 2 kan. Okey, paper 2 ni section A. Okey, section A. Section A ni ada 8 soalan Ada 8 soalan, tapi dalam soalan ini ada 6 je lah, ada 6. Okey, 8 soalan. Okey, so untuk soalan nombor 1 dia ada disebut sebagai mengingat kan, lepas tu memahami, lepas tu beraplikasi. Okey. So biasanya dia ada 3 lah. Mengingat 3M ni lah. Okey, soalan mengingat biasanya dia akan tanya apakah, namakan kan. Soalan memahami ni adalah dia akan tanya macam mana dia tanya? Dia tanya kenapa? Kan? Bagaimana? Itu soalan memahami lah. Kan? Ataupun soalan macam understanding tu kan. Itu soalan memahami. Okay, kemudian mengaplikasi ni adalah kadang-kadang mungkin disuruh lukis raja, disuruh tandakan kan. Ataupun kalau mengaplikasi jenis kuantitatif adalah apa tu, dia suruh kira lah. Dia suruh kira awak punya, adalah dia bagi soalan kira-kira lah, soalan kira-kira. Okey, kita pergi soalan nombor 1 ni, tadi ada 3 konstruk tadi cikgu cakap. Okey, sekarang ni apa yang dia bagi ni, dia bagi termometer kan. Okey, ini cikgu cerita sikit, kalau lah misal kata kertas 3 lah, misal kata kertas 3 kan, berapakah kejituan alat pengukur ini? Maksudnya kejituan ini adalah apa? Maksudnya kita nak letak tempat perpuluhan kan. Kita nak letak tempat perpuluhan dalam apa tu? Kita nak letak tempat perpuluhan dalam apa tu? Dalam jadual yang kita nak buat tu kan. Tempat perpuluhan itu. So berapa kejituan dia? Iliana, berapa Iliana? Berapa kejituan termometer ini? 0.1. Sekali lagi? 0.1. 0.1. 0.1. Betul? Bukan. 0.0. Atau kalau bukan apa dia? 0.0. 0.2. 0.1 ke cikgu? 0.1. Okey. So jawapan awak salah lah. Kan? Jawapan awak salah. Tak apa. Awak dah cuba. Cikgu akan tanya orang lain pula. Azhar Aizat. Azhar. Ya.
Nah, Ya cikgu. berapa kejituan alat pengukur ni? Berapa kejituan termometer ini? Um, (0.1 juga cikgu. 0.1. Bukan. Salah tu. 0.01. 0.01. Okey. Okey, 0.01. Okey, jawapan lain juga nak. Siapa-siapa nak cuba? Cikgu saya nak cuba tu. Saya nak cuba cikgu. Dua. Siapa tu? Dua, Fatihah. cikgu. Okey. Fatihah. 2 darjah Celsius. Okey, 2 darjah Celsius. Okey, macam mana awak boleh tahu 2 darjah Celsius? Sebab jarak antara dia ada 5 senggat. Lepas tu jarak antara dua nombor tu 10. So 10 bahagi dengan 5 dapat 2. Okey, jawapannya betul. Okey. So macam mana kita nak tahu kejituan satu-satu alat pengukur adalah dengan kita tengok apa dia? Senggat terkecil dia tu. Kan? Senggat terkecil dia ni, yang ni berapa nilai dia? Itulah kejituan alat pengukur tersebut. Okey. So ini tadi salah, yang ni salah tadi. Okey. Okey, kita teruskan Namakan cecair P yang digunakan. Okey, jawapannya adalah merkuri Merkuri. Kan? Patut cikgu tanya dulu. Kan? Okey, tak apa. Yang kedua cikgu tanya. Okey, jawapannya merkuri tanda Tanda. Nyatakan perubahan sifat fizikal. Okey. Okey, apa tu? Alia Nasuha. Sila jawab. Saya buat cecair kepada pepejal tapi saya tak tahu jawapannya apa. Cecair kepada pepejal. Nyatakan perubahan sifat fizikal pada cecair apabila suhu bertambah. Cecair kepada pepejal, kalau dia tanya begini, apakah perubahan fasa? Kan? Apakah perubahan fasa? Ini soalan dia apa? Perubahan sifat fizikal. Okey. Siapa nak jawab? Ada siapa nak cuba? Saya nak cuba tu. Okey, jawapan. Jawapan dia berkembang je. Berkembang. Okey, berkembang ataupun mengembang. Expand Expand. Okey, ini jawapannya. Berkembang ataupun mengembang. Okey. Okey, soalan C. Okey, sila jawab. Apa tu? Faris Anwar. C cikgu. Jawapan dia termometer X. Okey, termometer. Termometer X, betul. Okey, awak terus jawab yang kedua. Sekejap. Aduh. Termometer X mempunyai skala bacaan yang lebih kecil berbanding termometer Y. Okey. Apa tu skala dia skala lebih kecil. Okey, ataupun senggat boleh tak nak sebut? Senggat dia kecil. Kan? Ataupun awak terus sebut kejituan. Berapa kejituan dia? Berapa kejituan termometer X? Satu. 1 darjah Celsius sama macam tadi lah, kita tengok berapa kan ni nilai senggat terkecil dia. Okey. So jumlah dia kat sini 4 markah. Okey, perkara 4. Okey, ada soalan untuk soalan nombor 1. Cikgu. Kalau C2 tu saya cakap mempunyai lebih banyak skala untuk meningkatkan kepekaan. Salah. Salah. Okey. Lebih banyak skala salah. Okay. Cikgu. Cikgu. Tanya. Ya. Kalau soalan B tu saya buat isi padu bertambah boleh tak cikgu? Apakah perubahan fizikal? Apakah perubahan sifat fizikal pada cecair apabila suhu bertambah? Okey, boleh isi padu Okey, isi padu bertambah. Okey. Lain.
Cikgu. Hmm. Untuk soalan C2, saya jawab kerana termometer X mempunyai kepekatan yang lebih tinggi, boleh cikgu? Kepekatan. Kepekaan. Oh, kepekaan. Okey, kepekaan. Okey, boleh. Kepekaan tinggi. Okey. Kepekaan tinggi. Kepekaan tinggi Jadi kalau saya jawab boleh mengesan perubahan suhu kecil? Okey, boleh mengesan perubahan suhu yang kecil, boleh. Sebab boleh mengesan perubahan yang kecil tu sama maksud dengan kepekaan tinggi Tapi kalau ada berkaitan dengan soalan ini, cikgu nak buat cerita pasal 3 ni lah. Skala dia dengan ataupun sebut kejituan. Sebab kita belajar dalam konteks fizik ni itulah kejituan, kepekaan. Jadi kepekaan ni kan dia gunakan perkataan-perkataan yang membezakan alat-alat pengukur. Sebab tu awak belajar pasal kejituan, kepekaan dengan satu lagi apa? Persisan. Kepersisan. Okey, boleh Kita teruskan soalan nombor 2. Boleh? Okey, soalan nombor 2. 2A. Hakim jawab. 2A. Saya jawab daya impuls. Okey, daya impuls. Okey. Daya impuls. Okey, kalau ada persoalan terus tanya untuk soalan ni lah Maksud soalan yang ni. Okey. Kita tak payah patah-patah balik nanti. Okey, beri sebab. Okey, B. Apa tu? Ni siapa ni? Roses Collin ni siapa? Saya, Ego. Oh, siapa tu? Siapa nama awak? Durani. Saya jawab sebab bila mangkuk terkena permukaan lantai tu, permukaannya keras. So, dia pecah selepas hentaman. Sekali lagi. Saya jawab sebab permukaan lantai tu keras. So, bila mangkuk tu terhentam ke permukaan lantai tu, dia pecah. Okey. So, mengapakah mangkuk itu pecah selepas hentaman pecah selepas hentaman So, kat sini keyword dia cikgu terima macam Durani sebut tadi, keras. Okey. Ini dia cerita pasal permukaan ini Cerita pasal permukaan ini. So, dia cakap keras. Kan? Okey. Apa tu? Dia cakap keras. Ataupun dalam konteks keras ini dia cakap juga atau. Cikgu terima tadi keyword keras je dapat markah markah dia lah, markah 1 markah. Okey, kemudian yang kedua dia kata masa hentaman dia tu pendek kan. Masa hentaman pendek Tadi dia cakap keras kan. Dia punya T dia tu pendek kan. Ataupun apa tu, daya impuls yang bertindak kan. Daya impuls yang bertindak ke atas mangkuk ini adalah tinggi. Kita sebut tu daya impuls tinggi. Dia tak boleh sebut kesan daya impuls. Salah. Awak sebut kesan daya impuls. Salah. Dia mesti daya impuls tinggi. Kan? Ataupun masa pendek. Ataupun permukaan permukaan lantai ini keras. Ataupun awak cerita dalam konteks mangkuk ni sendiri. Mangkuk ni apa? Mangkuk ini mempunyai mangkuk mempunyai kekuatan yang rendah lah. Kan? Maksudnya awak cerita dalam konteks mangkuk mangkuk ni dia punya kekuatan dia kan. Kekuatannya adalah rendah. Okey. Untuk atasi daya impuls. Okey. Kalau soalan yang macam ni kan, beri satu sebab, cikgu cadangkan awak ada buat 1 ataupun 2 lah. Kan?
memanglah satu markah kan, tapi kalau boleh ada satu awak cerita, jangan fakta berbeza je. Kan? Kalau fakta berbeza tu maksud macam mana? Awak sebut sini T pendek, bawah T tinggi. Tu salah. T pendek tu T tinggi. Tu tak boleh. Tapi kalau mula-mula awak cerita pasal ayat pertama ni awak cerita pasal permukaan lantai keras. Okey, daya impas tinggi. Nampak? Ada dua awak tulis. Macam tu cikgu nak Kalau boleh soalan macam ni, beri satu sebab kan, dia sebut beri satu sebab. Tapi bubur dua. Okey? Boleh? Sebab ini beri satu sebab tau, bukannya sebutkan satu faktor. Itu lain. Okey? Okey, soalan C Soalan C, Siti Syarina. Jawapan je cikgu nak. Siti Syarina. Saya jawab 10.8 kilogram per meter per 10.8 kg ms negeri 1. Okey. So ini jawapannya 2 markah 2 markah. Patutnya ada substitution dia, jangan lupa ni. Tulis formula kan. Momentum sama dengan tulis formula, tulis je. Kan. Okay, sebab apa kadang-kadang awak tulis formula ni dah dapat markah Macam tahun lepas ada 2 soalan yang awak tulis formula je dapat apa tu 2 markah. Okey. So baru jawapan dia 10.8. Jangan lupa unit dia kg ms negatif 1. Okey. D, berikan satu cadangan ni. Okey, Syaida apa jawab cadangannya? Cadangannya saya buat meletakkan kain yang tebal di atas lantai. Okey. Kalau kain mesti sebut tebal Kain mesti sebut tebal. Tapi kalau span tak apalah, tak payah sebutlah. Span apa tu? Tilam. Bantal. Okey, apa-apa yang lembut lah. Apa-apa yang lembut dan dia menggambarkan ayat awak tu, dia menggambarkan tebal tau. Kan? Dia menggambarkan tebal lah. Tilam yang tebal. Sebut macam tu lah. Bantal yang tebal. Macam tu. Okey, benda yang lembut dan tebal. Kena sebut macam tu. Okey, habis. 5 markah. 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 markah. Okey. Okey, kita pergi. Ada soalan tentang soalan nombor 2? Tiada, ikut tiada. Okay. So, kalau tak ada, kita pergi soalan nombor 3. Kan? Ni perubahan fasa tau. Perubahan fasa. Ni sebuah ni steam ditukar menjadi ais. Okay. Perubahan fasa. Ingat perubahan fasa ni adalah haba pendam. Kalau perubahan suhu adalah muatan haba. Okey. A. Namakan tenaga. Namakan tenaga. Hanya lelaki. Siapa ni? Rahina ni siapa? Rahina. Saya cikgu. Adila. Okey. Apa jawapan awak? Apa pernah tentu pelakuran? Apa pendam? Pernah tentu pelakuran Pelakuran okay, dia kata namakan tenaga haba yang dibebaskan daripada A ke B okay, dalam konteks awak nampak ni perubahan fasa ni okay, awak jangan sebut haba pendam saja tau, namakan tenaga. Awak cakap tenaga haba, jangan. Okay. Biasa soalan ni dia spesifik lah. Kita tahulah dia melibatkan haba untuk dia berubah fasa tapi kena sebut spesifik. Kan? So tadi dia jawab tadi haba pendam haba pendam tentu pelakuran haba pendam pelakuran tadi kan.
Ini steam kan? Steam AB kan? AB. Steam dia jadi cair. Kan? Dia jadi cair. Kalau pelakuran pepejal kepada cecair, pepejal pergi cecair kan? Ataupun cecair pepejal, ini pelakuran. Kalau gas kepada cecair ataupun cecair kepada gas, ini pengewapan. Okey. So jawapan awak tadi salah lah. So jawapan dia adalah haba pendam pengewapan. Siapa yang bubuh tentu Cikgu Timur jugalah. Okey, haba pendam pengewapan. Okey. Ada yang nak bantah? Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, seterusnya. Arif Safwan. Nyatakan satu sebab tu. Arif Safwan. Arif. Tak boleh. Arif Safwan ni dia on telefon je pun ni. Arif Safwan. Okey, Amsyah. Amsyah, apa jawapan awak? Saya buat haba yang diserap memutuskan ikatan molekul. Okey. Dia kan, betul tak konsep awak tu betul, awak faham. Dia kalau pepejal kan nak pergi cecair kan, ataupun cecair nak pergi kepada gas, kat sini dia putuskan. Dia putus. Tapi gas nak pergi sekarang, situasi dia daripada gas tau. Situasi dia sekarang daripada gas ni nak pergi cecair. Kan? Betul tak? Gas nak pergi cecair, takkan dia nak putus juga. So dia bukan putus. Tetapi dia nak apa? Dia nak mengukuhkan ikatan mengukuhkan ikatan molekul antara molekul. Okey, mengukuhkan. Okey, dia nak kukuhkan ikatan antara molekul. Ingat ini. Kalau dia daripada pepejal ke cecair, dia nak putuskan ikatan antara molekul. Tapi kalau dia sebaliknya, kan, cecair kepada pepejal, kan, dia nak kukuhkan ikatan antara molekul. Okey. Soalan C. Okey. Soalan C, apa ni? Siapa ni? Cikgu. Kalau soalan B tadi, untuk membina atau mengikat molekul boleh tak cikgu? Mengikat boleh lah, mengikat. Membina ikatan antara molekul boleh tak? Membina ikatan antara. Membina. Dia dah ada dia punya tu. Tapi dia bukan bina. Tapi dia nak kukuhkan je ikatan tu. Okey. Okey cikgu. Satu lagi tadi awak cakap apa? Membina satu lagi? Mengikat itu dia. Mengikat. Untuk mengikat ikatan antara. Itu boleh mengikat. Mengikat boleh. Okey. Macam membina ni tak rasa tak boleh sebab dia nak buat, dia ambil sesuatu yang baharu kan. Tak boleh. Okey. Okey, lain? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, teruskan ni. Apa tu? Haziatul Ayuni. Apa jawapan awak ni? Jawapan je. Haziatul Ayuni. Saya
1260 kilojoule. 1000 Cikgu tak apa dengar tadi. 1200. Salah tu. Jawapannya Jawapannya 1260,000 joule. Okey. So ini jawapannya 2 markah. Cikgu, Ha. kalau saya buat 1260 kilojoule. Okey, betul. 1260 kilojoule. Okey, betul. Okey. Okey. Ini B ke C B ke C. B ke C B ke C. Okey. B ke C ni sekarang ni adalah, ini air, nampak? Ini pun air So kat sini ni adalah Q equal to MC theta. Okay, yang ini dia apa tu, dia tukar fasa, nampak? Dia tukar dia punya fasa. Suhu sama, 100-100. So kat sini adalah Q equal to ml. Okay, air pada ais. Ni sama suhu kan. So yang ni Q equal to ml. Okay. Okay, lakarkan graf. Susah nak nampak ni, so cikgu lakarkanlah grafnya. Okay. So steam tadi dia mula dengan steam, dia punya nilai 100. Okay. Okay, kemudian 100. Okay, kemudian dia jadi air, nampak ni. Sampai dekat B ni. Dia bergerak ni masa dia bergerak kan. Okay, maksud dia panaskan ni. Dia panaskan. Kan, ni masa bergerak lah. Tapi suhu tetap sama, 100-100. So dekat graf dia akan jadi mendatar. Kan. Lepas tu dia terus apa tu jadi apa ni? Dia terus pergi kat kosong, nampak? Dia terus cikgu buat tepi ni lah. Ini dia pergi sini ni mendatar 100. Lepas tu dia terus pergi kat kosong, nampak? Dia terus pergi kat kosong. Okey, lepas tu kosong ni pun ada lagi masa ni. Dia panaskan ni. Daripada sini ke sini ni ada masa pemanasan. Kan? So inilah apa jawapan dia lah Jawapan dia kat sini A, kat sini B, kat sini kena label lah. C, D D. Okey, paksi Y, paksi X nya apa? Oh, dia dah bagi tahu dah. Awak kena label. Okey, markah 1 bentuk, nombor 1 bentuk. Kan? Markah 2 label. A, B, C, D. Okay. So jumlah markah 4, 5, 6. 6 markah. Cikgu nak tanya. Okay. Kalau label tu, saya letak ABCD semua kat bawah paksi X. Boleh. Boleh? Okay, cikgu. A, B, C, D. Okay, boleh. Cikgu. Yang 100 darjah tu kena labelkan ke? A, B, C, D 100. Cikgu. Tapi dia kata sketch je kat situ lah, kan? Tak apalah, kita buat perfect lah. Cikgu rasa kalau SPM ni sebab perkataannya sketch, nampak bentuk ni je. 1, kan? Macam ni. Kan? Ni mungkin 1 markah. Tambah lagi ni, 2 markah kedua. Kalau dalam SPM lah. Tapi kita buat perfect lah. Orang nampak jelas. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Okay. Satu lagi bila kita menjawab soalan, kan? Bila kita baca soalan ni, kalau boleh kita tengok apakah subtopik yang kita belajar lah. Awak boleh baca lah dengan soalan macam ni kan. Kalau awak tengok ni, ini apa benda semua ni? Apa yang nak diceritakan ni? Air kecil tak jadi besar. Tekanan hukum gas. Okey, ini adalah hukum gas. Macam tu lah. Kan? Macam ni kan. Awak tengok gambar ni kan. Dia berubah fasa ni. Okey, ini tentulah ni haba pendam. Kan?
haba pendam ataupun muatan haba. Macam tu. Nampak dah tahu topiknya. Kan? Macam ni. Oh ini tengok dia pecah ni kan. Daya impas. Kan? Macam tu. Awak dah boleh kenal lah. Kan? Okay. Kalau awak tak tahu, misal kata tak tahu ini, soalan nombor 2 ni berkaitan dengan apa? Tak tahu. Awak tanya kawan sebelah awak. Kan? Mesti dia tahu. Kalau tak tahu, tanya sebelah lagi. Kalau tak tahu juga, seorang je. Nombor 4, hukum bol. Contohnya tu. Tak ada siapa kelak pula Okey. 2 markah. Weh, tiba-tiba je 2 markah. Ni mengapakah Oh, tadi cikgu lupa nak sebut lah. Kan. Dia sampai soalan nombor 4 ni. Masih 3M. M. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Mengingat, memahami, mengaplikasi. Okay. Mengaplikasi sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so ni mengapa ni soalan memahami lah dia kata kan. Mengapa? Kan? Okay. 2 markah. Mengapa isi padu gelembung udara bertambah apabila ia bergerak ke permukaan air? Okay, so apa jawapannya ni? Susah sikit ni. Irfan jawab, Irfan. Irfan. Cikgu, saya nak jawab cikgu. Siapa tu? Adika, Kai. Okey, Adika. Cikgu, saya cakap apabila gelembung udara naik ke permukaan, tekanan yang bertindak ke atas gelembung udara itu berkurangan. Okey. Itu je. Lepas tu saya jawab second point dia, tekanan tinggi dalam gelembung udara tu dia tolak gelembung udara jadi lagi besar. Lepas tu saya cakap isi padu. P tinggi apa tadi? P tinggi mana? Tekanan tinggi dalam gelembung udara menolak dinding gelembung tu jadi lagi besar. Lepas tu saya cakap apabila isi padu gelombang itu bertambah, isi padu gelombang udara itu bertambah ikut hukum Boyle. Okey. Sebab markah dia 2 je kat sini kan. Markah dia kalau ni soalan dekat soalan apa tu soalan esei kan, kalau dekat soalan esei macam Kai tadi dia bagi 3 kan, kena bagi lebih sikit lah sampai 4 lah ataupun lebih daripada 4 lah, 5 ke kan kalau soalan understanding. Okay, macam soalan understanding yang cikgu suruh hafal tu lah. Okay, tapi kalau soalan ni 2 markah, cikgu nak awak jawab macam ni, macam Kai jawab ni juga. Jawab banyak-banyak sikit. Jangan jawab macam ni awak nampak kan. 2 markah je. Kan? Jawab macam kita jawab understanding juga. Tak apa. Kan? Maksud kat sini 1, 2, 3, 4. Kan? Kalau tak cukup awak buat anak panah ni. Sini. Tulis kat sini. Tak. Macam tu. Kan? Tak cukup juga ambil kertas. Minta kat dia. Kan? Minta apa tu helaian tambahan untuk awak tulis. Boleh tak ada masalah. Okey. Untuk Kai tadi, gelembung udara tekanan berkurang. Okey. Ada key dia ni. So awak dapat markah penuh Kai. Kai dapat markah penuh. Okey. Okey. So cikgu tambah lagi Cikgu tambah. Okey. So bila dia naik atas ni, kan. Bila dia naik atas, dia punya apa tu kedalamannya berkurang. Okey. Dia punya apa kedalaman apa dia depth kan, depth dia berkurang. Cikgu pakai anak panah awak jangan pakai anak panah tau. Okey, depth berkurang kan. Okey, depth dia akan berkurang. Okey, so bila depth ni berkurang kan, bila depth ni berkurang kan, apa tu tekanan dia akan berkurang. Okey. Ini nombor 1 lah. Depth berkurang, tekanan berkurang. Nombor 2, cikgu nak awak pakai yang Kai punya tadi. Kan? P tinggi dalam tau. Dalam apa tu
dalam gelembung. Dalam gelembung udara, kan? Okey. Tolak dinding ataupun awak cakap lah lebih besar daripada P apa tu tekanan sekeliling dia. Sekeliling. Nak cakap tolak dinding pun tak apa gak. Okey, nombor 3 kan apa tu dah cukup lah itu ya. Kan. Okey. Sebab awak nak sebut isi padu bertambah dah sebut dalam ada dalam apa? Dah ada dalam soalan. Takkan kita nak salin balik. Okey. Oh, satu lagi cikgu suka macam ni. Awak sebut ni contoh macam ni kan, kalau ditanya kenapa, kalau boleh sebut hukum apa tu, macam Kai sebut ni. Isi padu bertambah mengikut hukum Boyle. Okey. Okey, cikgu rasa jelas kot. Sebab kat sini point dia adalah depth berkurang. P berkurang. P bertambah melebihi ni. Ni 1, 2, 3 ni. Sebenarnya ada 3 ni So key markah pertama adalah kedalaman berkurang. Key kedua adalah tekanan berkurang. Key ketiga adalah tekanan dalam gelembung udara lebih besar daripada tekanan kat sekeliling dia. Ataupun tekanan dalam gelembung udara menolak dinding belon udara, menyebabkan dia menjadi lebih besar. Gitu. Ada 3 tapi markah dia 2 je lah. Markah dia 2. Okey? Boleh? So hukum fizik cikgu tulis baliklah. Jawapannya adalah hukum Boyle lah. Dan hukum Boyle. Seperti yang saya sebut tadi lah. Okey, soalan C pula. Kan? So apakah yang berlaku soalan C? Soalan C. Fikri Nordin, jawab. Saya jawab berkurang, cikgu. Jawab berkurang. Okey. Betul, jawapannya berkurang. Okey, soalan D. Soalan D, jawapan. Saya nak jawapan saja. Arik Sapuan ni ada ke? Tak ada. Syazani, berapa Syazani jawapan awak? Saya jawab 2.12 cm3. 2.12 cm3 So ini jawapannya. Okey, tak apa, cikgu bagi jawapan 3 markah lah. Siapa yang dapat jawapan ni jumlah markah ni 3. Okey. Nak bincang ke? Cikgu saya nak dalam kerja dia. Cikgu bincang. Okey. Okey, satu gelembung udara kan mempunyai isi padu 2 serta dibebaskan daripada 1 pam udara pada kedalaman kan. Kalau tengok ceritanya kan. Macam ni lah. Kan. Sini ni ada pam lah sini kan. Ni mungkin pam dia kan. Dikeluarkan udara kan. Itu isi padu gelembung udara tu boleh sampai ke permukaan air. Maksudnya kalau ikut ceritanya jadi kecil dari sini tak dia jadi besar macam ni lah. Kan. Jadi besar macam tu. Kan. Itu bila nak jawab soalan, kalau soalan pengiraan ni antaranya caranya awak lukis macam ni lah bagus. Kan. So dekat sini ni nilai dia adalah 2 cm3 kan. Dekat sini V dia V yang kita nak cari. Okey. Okey, apa maklumat lain kita tahu? Kita tahu adalah dia punya kedalaman dia ni. Dalam dia dibagi adalah 0.6. Okey. Lepas tu dia bagi PATM. PATM dia adalah 10 meter 10 meter air. So kita akan, sebab dia bagi 10 meter air, so kita akan guna unit 10 meter air. Kan? Dalam 10 meter, guna unit itulah 10 meter air. Okey, apa dia hukum Boyle? Hukum Boyle. Dia apa macam mana? PV per T kan? PV per T. So hukum Boyle adalah sebelah ni kan? Sebelah ni maksudnya formula dia adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey.
Ini boil. Ini boil. V dengan T apa? Seorang jawab. Hukum Charles. Charles. Okay. Ni pressure law lah. Pressure law. Okay. So, sekarang kita dah ada semua maklumat ni. Okay. P1. Okay. P1 ni maksudnya kat sini lah. Ini kawasan 1. Ini kawasan 2. Okay. P1 adalah tekanan 1. Tekanan 1 dalam dia 0.6 kan. Dalam 0.6 ni adalah tekanan dalam cecair. P cecair. P cecair dia 0.6. So, tekanan yang bertindak pada ni, P gelembung udara ni adalah P cecair campur P ATM. Campur je. 10 tambah berapa? 10 lah tambah 0.6 itu je. Kan? Okey. So nampak 10 tambah 0.6 markah 1. Okey, lepas tu bukan. Formula ni markah 1. Okey, formula ni markah 1. Okey, markah 2 buat substitution dia 10 plus 6 tambah 10 tambah 0.6 kan V1 dia adalah 2. Tak perlu tukar lah unit je. P2 adalah tekanan atmosfera sebab dia dah sampai sini. 10. So V2 kan. So V2 sama dengan kira dapatlah 2.12. Okay. Sebab yang ni je tak tahu kan unknown dia. Okay. Boleh? Okay. So berapa ni? 7 markah. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 markah per 7. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita teruskan lagi. Nombor 5. Okay. Nombor 5 Nombor 5 cikgu tambah sikit. Dia ada 3M tadi. Konstruk dia 3M. Ni nombor 5 dan nombor 6 Dia ada 3M. Kemudian dia ada tambah satu lagi iaitu menganalisis. Konstruk dia. Soalan menganalisis. Soalan menganalisis ni macam mana? Yang dia soalan bandingkan tu. Kenapa bandingkan gambar rajah. Kan? Soalan banding tu lah. Okey, soalan nombor 5A. Okey, kita tengok topik je ni kan. Tengok je ni kan. Cermin sisi. Okey, untuk melihat objek di belakang. So, yang ni apa ni? Tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Cahaya. Cahaya. Yelah, cahaya tu dia punya bab besar dia. Bab kecil dia. Pantulan. Pantulan. Okey, pantulan cahaya. Okey. Namakan jenis cermin. Yana hilang dah. Syaura, jawab Syaura. Syaukina. Namakan jenis cermin. Cermin cembung. Okey, cermin cembung Cembung. Okey, betul. Macam mana dia tahu cermin cembung Cuba. Macam mana awak tahu cermin cembung Sebab kalau cermin cembung dia boleh nampak image yang luas kat belakang. So dia boleh nampak kereta dari arah yang maksudnya dia boleh nampak banyak image kat belakang dia. Tak ada pula dia sebut untuk melihat. Dia sebut melihat objek di belakang je kan. Betul tak? Ni mungkin kekurangan soalan ini kan. Sebab tu dia ada sebut key tu. Macam awak sebut tadi lah kan. Dapat image, dia punya image dia nampak lebih luas kan. Okay. Kalau ikut cermin satah pun boleh pakai ni kan. Cermin satah ke. Cermin cekung pun. Apa tu. Cermin cekung tak nampak dia jawapan dia dua je boleh. Cermin cembung ataupun cermin satah tapi awak maklumlah takkan kita nak jawab cermin satah kan.
Tapi ada juga belajar pasal cermin satah. Okay. Cikgu boleh terimalah satah. Okay. Tapi jawapan paling tepat adalah cembung. Okay. Okay, B. Oh, dia sebut ni cermin satah tidak sesuai digunakan. Sebenarnya boleh digunakan tapi tidak sesuai. Oh, kat sini dia ada sebut key dia. So jawapannya cermin cembung lah. Kan? Sebab kalau awak pakai cermin cekung, awak tak nampak pula nanti. Kan? Okey. Berikan satu sebab. Kan? Ni ada siapa nak cuba? Saya tu. Kalau dia kata merasakan sudut pandang yang kecil boleh tu. Siapa? Cermin satah? Cermin satah. Cermin satah merasakan sudut pandang yang lebih kecil. Okey, betul. Kalau awak sebut dalam konteks cermin satah, sudut pandang dia kecil lah. Okey. Ataupun narrow view lah, narrow view kan. Narrow view kan. Kalau awak sebut dalam konteks cembung tadi, kan. Awak sebut dalam konteks cermin cembung, awak cakaplah dia adalah wider. Wider dia punya view dia Okey. Kalau dalam topik apa tu, dalam topik total internal reflection pantulan dalam penuh yang kita buat apa tu, kita buat apa ni? Apa nama dia? Periskop. Bukan. Apa pula teleskop? Ni bukan teleskop ni apa? Periskop. Okey, periskop. Okey. Yang kita buat periskop kan. Dalam ni kita akan pakai prisma tau. Kan, kita akan pakai prisma, tapi sebenarnya kita boleh pakai cermin juga. Kita boleh pakai cermin satah juga, kan. Tapi kenapa apa tu cermin satah ni tak digunakan? So ini menghasilkan double image ke? Menghasilkan double image double image. Nanti image tu kita akan nampak bertindih. Okay, double image ataupun image bertindih image bertindih ataupun berdouble. Double apa tak bahasa Melayu? Berdouble. Berganda. Okay, image yang berganda. Berlapis. Berlapis boleh tak? Ini dalam ni lah cikgu masukkan sikit tentang apa tu periskop ni dalam pantulan dalam penuh tu. Okey. Saya nak tanya, kalau soalan B tadi saya jawab kerana cermin satah ni menghasilkan image yang songsan sisi. Tak boleh. Songsan sisi masih nampak lagi objeknya. Nampaklah objek kat belakang tu kan. Okey. Nombor 2, lukis apa tu lengkapkan raja sinar. Okey, senang je kan? Ada 2 je garis kan? Garis pertama daripada objek pergi ke cermin. Kan? Sebab ni dia cermin cembung, dia akan pantul. Dia pantul tak? Tapi dia pantul bila kita ekstrapolate. Sebab dia pertama apa? Cikgu cakap 2 garis. Pertama adalah objek pergi kepada cermin ataupun kantar, lepas tu pergi ke F. Okay, yang kedua kan, terus pergi ke C, terus pergi ke C. Kan? Terus pergi ke C kalau cermin, lepas tu terus pergi ke C center of length bagi kantar. Okay. So ini garis pertama. Okay, so kita tak nak tajuk kat mana F-nya, kat belakang ni kan. So kita extra boleh. Okay, yang kedua terus apa? Ke mana? Kan? Terus pergi ke C. Untuk pengetahuan awak untuk cermin ni dia tak ada kat sini tau. C dengan F dia tak ada, dia mesti belah dalam dia. Kan? Terus pergi ke C kat situ. Okey. So dah sini intersection dia. Ini markah pertama. Kan? 3 markah tadi 2 markah je. Markah pertama kan. Ni markah kedua, sepatutnya 3 markah sini Tak apalah. Ke ada tambahan dia? Tak ada. Ni cikgu tukarlah. Sini 3 markah. Sini 2 markah. Okey, markah ketiga dia adalah ni
image dia awak lukis. Markah ketiga. Okey. 1, 2, 3. 3 markah 3 markah. Nak panah jangan lupa dia sini dia pergi dia pantau balik Pantau balik. Okey, nyatakan 3 ciri ciri image. Okey. Apa tu? Siapa nak jawab ni? Alif ni ada tak ni Alif? Tak pernah dengar suara dia. Nazan Aiman jawab. Nazan Aiman. Cikgu, saya nak jawab boleh tak? Jawab. Siapa tu? Saya Syakilah. Saya jawab dia tegak, maya dan mengecil. Tegak, maya dan juga kecil. Okey, betul jawapan awak. Okey, tegak, maya dan kecil. Okey. Ini kalau cermin ni kan. Apa tu cermin cembung ni kan. Cermin cembung kat mana sekalipun awak letak apa tu objek kan. Objek tu tak kisahlah letak kat mana-mana. Kan? Ingat cara nak sebut nak letak objek tu, kedudukan objek tu awak mesti sebut apa? Kurang daripada C, kurang daripada F. Apa di antara F dan juga C. Kena sebut macam tu tau, kedudukan objek. Kalau kanta dia 2F lah. Kan? F 2F kan. Kena sebut macam tu. Itu kedudukan dia. Nak sebut pasal kedudukan kalau macam ni, kalau sini kedudukannya adalah di antara 2F dengan F. Macam tu sebut kedudukan. Okey. Apa tu? Ni kat mana-mana pun dia akan dapat ciri image yang sama. Dan kanta cembung ni kan, dia sama juga dengan kanta pula ni cermin. Cermin cembung ni dia sama juga dengan kanta cekung. Kanta sama dengan kanta cekung dia akan dapat image yang sama juga, tegak, maya dan juga kecil. Okey. Okey, beri satu sebab. Okey, yang nombor 3 ni. Beri satu sebab. Nurin, jawab Nurin Jazlina. Saya jawab kerana ia akan menghasilkan image yang mengecil. Okey. So image-nya kecil lah. Kan? Image-nya kecil. Ada jawapan lain tak? Ataupun awak sebut dalam konteks okey, boleh lah tu. Image-nya kecil. Kan? Kita akan pakai cermin cekung dan di mana kita akan pakai cermin cekung kan? Untuk ni lah untuk pun cukur ni. Kita akan pakai cermin cekung dan objek tu objek tu maksudnya kita punya muka kita lah kan. Objek tu adalah muka kita sebab kita nak tengok apa tu misai ke apa kan. So objek itu mesti diletakkan apa dia? Kurang daripada F. Baru nampak. Okey. So image kecil jawapannya. Okey. Tak ada soalan banding pula ni 3, 4. Okey. 8 kalau ikut standard soalan ni dia tak ikut standard lah kan, sebab dia tak ada soalan membandingkan dia bagi soalan ni pula apa aplikasi kualitatif pula. Okey, per 8. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada kita teruskan soalan yang terakhir untuk 3 dan 4 ni, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, bandingkan kelajuan cahaya. Nur
Nur Haniza ni mak dia punya kot. Cikgu baca sini je. Nur Haniza. Cikgu mak saya punya. Okey, Nur Haniza apa? Nur Haniza ni siapa ni? Sebenarnya. Azrin cikgu. Azrin. Azrin awak duduk kat rumah ke dekat bandar Teluk tu? Rumah. Wah, boleh dapat juga lain Okey lah. Rumah. Okey, jawapan? Boleh. Saya buat kelajuan cahaya dalam air lebih kecil Okey. berbanding kelajuan cahaya di udara. Saya guna simbol cikgu. Saya guna simbol. Okey, guna simbol Okey, bagus. Okey, so awak boleh sebut rajah ataupun awak boleh sebut apa tu? Medium. Kalau cahaya Medium. tapi dia kata ni kelajuan cahaya dalam air dengan udara kan. Air dengan udara. Tak boleh banding simbol lah ni. Jangan banding simbol pula. Sebab dia kata banding air dengan udara dengan air. Ni kaca. Okey, so awak sebutlah udara ni, laju udara macam Azrin sebut tadi lah, laju udara tadi kan lebih tinggi daripada air. Tadi dia sebut lebih rendah kan. Dia kata laju cahaya dalam air ni lebih rendah. Contoh daripada udara. Okey, ataupun laju udara ni lebih tinggi daripada air. Okey, seterusnya 2 dan 3. 2, 3, 4 lah. 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4. Okey, Amsyadah. Izzati ada Izzati? Ada ke? Izzati jawab tu. Yang nombor 2, kelajuan cahaya dalam kaca lebih kecil daripada di udara. Okey. Nombor 3, betul Betul. Nombor 3. Nombor 3, semakin bertambah kelajuan cahaya, semakin bertambah jauh arah bengkokan cahaya dalam medium tersebut. Laju bertambah, bengkok macam tu? Betul Laju bertambah, bengkok bertambah. Ya ke? Laju bertambah, bengkok bertambah ke? Bengkok berkurang. Salah ni. Kan? Sebab kita tengok ni tadi. Ini kalau air water ni dia punya speed dia lebih tinggi daripada kaca kan. So dia nampak dia lebih towards normal, dia lebih bengkok. Kan? So kat sini berkurang. Okey dah. Okey, 4 fenomena. Pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya. Okey. Okey, soalan B. Soalan B cikgu lah kena lukis ni. Lengkapkan rajah. Okey. Lengkapkan rajah. Okey. So, macam mana kita nak lukis dia punya apa? Nak lukis dia punya apa tu? Lengkapkan rajah. Kita panggil image di titik X. Okey. Okey, ini adalah real apa tu? Real punya image. Yang ini adalah apa tu dia punya apparent image dia. Kan? Okey, apparent image. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Kan? Awak ini apparent ni yang kita nampak yang kita nampak straight. So lukis straight. Dah. Lukis straight dulu. Okey, dia berjumpa kat sini. Okey, awak buat garis normal kat sini. Kan? Jumlah markah dia berapa? 2. Okey.
Okay. So, markah satu dia ni lah. Markah satu dia. Garis straight, garis normal. Garis straight plus garis normal. Okay, markah satu. Okay, markah dua. Baru buat yang bengkok ni. Yang ke, apa tu, real image dia ni. Okay. Cahaya masuk dalam mata. Okay, cahaya masuk dalam mata. Arah tu jangan lupa buat lah. Arah jangan lupa buat. Okay. So, ini markah dua. Markah dua, garis kedua. Ni garis kedua plus arah. Arah kena buat. Tak buat, tak dapat markah kedua. Cahaya tu masuk dalam mata kita. Satu-satu dah lah. Nak tunjuk sini pun tak apa juga. Okay. Ada soalan tentang rajah ni? Tak ada. Kira, nak tanya. Kira refractive index. Cikgu, kalau anak panah tu tak lukis cikgu? Sekali lagi? Kalau anak panah tu kita tak lukis ataupun terbalik, boleh hilang markah tak cikgu? Hilang markah. Sebab tadi markah kedua adalah garis kedua yang ni Ini garis kedua yang ni. Yang pergi ke X. Plus arah. Tak buat arah ataupun arah terbalik. Lagi salah konsep lah. Kan? Okay, refractive index. Refractive index adalah X bahagi Y. Senang aja. So, 1.6 bahagi 1.2. So, dapatlah 1.333. Tak ada unit. Okay, ni markah 1, markah 2. Okay. So, ini per 8 markah. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, dah sejam kita bersiaran ni. Okey, untuk yang 3x5 ni 3x5 ni cikgu akan bagi jawapan dia. Awak tanda dalam tempoh, kita ada setengah jam gini. Kan? Awak tanda sendiri boleh tak? Awak tanda sendiri. Okey, boleh ke? Boleh. So, cikgu akan bagi skema dia, awak tanda sendiri. Okey, itu satu. Yang kedua, cikgu akan bagi Google Form nanti. Awak isi tau, berapa markah awak dapat. Okey? Okey. Okay. So, itu saja. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Salam. Okey, jumpa hari apa? Selasa. Okey, bye.